untuk hari ini sepenuhnya kita akan menggunakan MOEDL. Okey, MOEDL. So boleh tak saya tahu rakan-rakan boleh balas di bahagian ruangan chat. Ada bersama-sama dengan komputer ke tidak? Okey. Ya, Fazura akan B tengah rekod sepanjang sesi ni, so boleh tengok sekali lagi lah. Nota kita saya sediakan juga, Faz. Okey, ada yang dengan komputer, ada cikgu yang belum join, ingat pukul 10 pagi. Tak apa. Thank you Ho, informasi. Mungkin Ho boleh PM diorang semula. Kalau diorang masuk 9.30 saya rasa boleh lagi. Okey, so ramai bersama dengan komputer kan, so tak ada masalah lah. Kalau dilihat dalam borang pendaftaran tu saya bagi link, di mana link itu adalah untuk yang ini. So kita akan buat satu per satu ikut saya punya slide ni lah. Okey. Kalau rasa ini sebagai asas, kita sebagai asas. Kalau rasa ianya laju ataupun saya cakap terlalu laju, tak faham, tak nampak, boleh beritahu di bahagian ruangan chat dan insyaAllah B akan tolong berhentikan saya lah. Macam mana nak keluar paparan presentation tadi? Keluar muka akak pula ni. Ain, rakan-rakan yang lain juga, kalau tak nampak paparan, pergi ke bahagian people. Salbi ada tolong jawab tu. Cari bahagian people, cari nama saya, tekan yang ada gambar presentation. Saya tengok muka saya, dengar suara juga lah. Yang terkedu saya kat sini, tak boleh bercakap kan. Okey, so saya akan tutup dulu presentation ni. Saya nak buka yang MOEDL sebab saya rasa semua rakan-rakan dah ada MOEDL. Dan objektif kita pada akhir nanti, semua rakan-rakan yang 29 orang ini sekejap lagi akan ada MOEDL, akan ada Google Classroom masing-masing. Okey. Sekejap ya. Saya tekan present. Okey. Ini boleh besar lagi ni rasanya. Saya rasa cukup besar Macam mana nak tengok attendance pada stage? Attendance kalau Ho dah install lah, kira okey, dah boleh buka. Ni student Anis Sabrina lagi. Kena marah lagi ni kan. Hai Kak Nida. Okey. So kalau dah ada nota saya tadi, buka dekat bahagian new tab. Okey, copy paste je link tersebut. So dia adalah nota tersebut dalam MOEDL. Sebab saya pun boleh buka juga. Walaupun saya guna akaun yang lain pun masih boleh buka. Kalau yang tak dapat lagi dah isi borang tadi, saya dah hantar link, klik kat situ lah. Okey, kalau dilihat sini ada 3 orang yang dah buka. Okey, yang pertama adalah saya terus pergi kepada Google Classroom. Okey, di mana Google Classroom, pengenalan dia adalah kita akan mengenali dashboard Google Classroom. Saya rasa ini B dah settlekan di kelas, di sekolah. Mana B bagi tahu dia dah pernah buat dah Google Classroom di sekolah. So hari ini lebih kepada dalam usaha kita untuk menyediakan bahan kepada pelajar waktu PKP ini. Dan mungkin selepas PKP pun mungkin boleh diteruskan lagi. Okey, yang ini skop kita. Yang pertama adalah mencipta new classroom. Kalau cikgu pergi nota saya memang macam ni je. 13, 14, yang slide yang ke-14, slide yang ke-15. Habis. Okey, sebenarnya nota klik dekat sini. Create new class dan invitation. Okey. Yang ini kita akan, yang pertama kita bina kelas. Yang kedua kita nak berjemput guru masuk dalam kelas kita. Yang ketiga kita nak berjemput pelajar untuk masuk dalam kelas kita. Apa yang kita nak buat, kita akan buat begini. Okey, contoh kalau cikgu guru tingkatan, kita akan buat untuk semua subjek tersebut. So, kenapa saya cadangkan begini untuk kita aplikasi? Saya tak tahu lah, ini cadangan saya sajalah. Kerana kalau dilihat pada subjek pelajar mungkin ada lebih kurang 10 subjek, 11 subjek. So kalau cikgu semua 11 subjek buat satu kelas, maksudnya pelajar kena masuk sampai 11 kelas.
Dan kadang-kadang ada juga subjek, ya ini aduan daripada rakan-rakan daripada saya lah. Dia masuk, cikgu tu buat ke Google Classroom, dia masuk. Bila saya buat Google Classroom, seorang pun tak nak masuk. Saya sangat sedih bila rakan sendiri saya bagi tahu macam gitu. Macam kenapa begitu sekali. So saya cadangkan guru kelas buat Google Classroom, masuk semua subjek di sini. So yang kedua, yang pertama bina kelas ini. Yang kedua, guru kelas akan memanggil semua guru tingkatan di sini. Maksudnya kalau ada 10 guru tingkatan, guru subjek, ada 10 guru subjek dalam kelas tersebut, cikgu akan tambahkan rakan-rakan kita dalam ini dan juga akan panggil semua guru kelas pelajar kita dalam kelas tersebut. So maksudnya situ pelajar cuma ada satu je guru classroom kali ini. Kalau rakan-rakan guru subjek dah pernah ada Google Classroom, tak ada masalah. Macam saya pun saya tak ada masalah. Saya memang dah ada pun saya punya kelas pengajian am. Tapi dalam masa yang sama saya nampak cara ini, yang pertama kita dapat melihat, kita dapat membantu rakan-rakan sebenarnya. Contoh, saya boleh membantu guru-guru yang lain dalam kelas tersebut untuk menghantar tugasan, untuk menyemak tugasan. Itu je sebenarnya yang niat di hati lah. Kalau tak nak, tak ada masalah, buat untuk subjek saja. Okay, so cikgu fikirkan cikgu nak buat untuk apa. Saya rasa cikgu Anida dah buat untuk dia punya kelas. So rasa-rasa cara itu mungkin lebih maklum sebab bila satu kelas, pelajar satu kelas ada di sini dan kita boleh invite sekali parents dia. So kita dah tak ada masalah lagi yang berkaitan dengan parents tak tahu tentang tugasan para pelajar dia. Itulah sebenarnya sebab perhubungan antara parents tu kita kena jaga juga dalam PKP ini sebenarnya. Okay. Itu 3 skop yang pertama. Okay. Cikgu Kak Mariani dah buat, alhamdulillah tak ada masalah. So kita akan kerja lagi. Yang mana belum buat kita akan buat. Okay, rakan-rakan yang lain. Okay. Buka MOEDL. MOEDL account dah ada kan? Cuba buka. Okay, contoh saya ni Google Classroom saya. Google Classroom. Saya punya Google Drive. Okay. Okay, pergi pada 9 titik atas kanan ini. Nama dia Google Apps. Saya klik. Pergi kepada Classroom. Okay, sekejap bateri saya habis. Kak Marin bertanya, terus buat ke? Kalau boleh terus buat, kita buat terus Kak Marin. Kak Mariani pula, Kak Zuraini. Okay, tak apa, saya akan guide step by step, tak ada masalah. Okay, pergi dekat kita punya Google Drive. Buka Google Drive juga Kak Syikin. Pastikan dekat drive itu, kat sini digital learning. Itu je dulu. Kat Tan bermasalah tu, dia dah left di session dah. Okay, Kak Zul, Kak Syikin dah. Kak Rozana kalau dah buat, kira okey lah tu. So kira dah advance dah. Kat mana? Kat, kat mana? Okay, kat mana ya? Okay, kejap. Kak Zulani keluar tak yang ni? Bila buka je komputer tu dia akan keluar yang ni kan?
Kejap Kak Syikin. Kak Zoni pergi dekat 9 titik ni. Google Apps. Pergi 9 titik ini. Kak Syikin pun kalau dah buka Google Drive, cara yang sama Kak Syikin. Kak Rosna nak present. Alamak, Kak Rosna present. Kak Rosna. Kak Rosna tengah present sekejap. Kak Rosna. Okay, saya present balik. Okay, rakan dah nampak tak skrin saya? Okay, nampak. Thank you. Okay, terima kasih. Okay. Okay, rakan-rakan bila dah pada Google. Okay, pergi dekat Google Apps. Kalau cari ke bawah, dia tak ada Classroom. Tak ada masalah. Pergi dulu dekat bahagian Google Drive. Okay, pergi di bahagian Google Drive. Okay, di Google Drive, pastikan yang pertama kita punya akaun adalah MOEDL. Okay. Sama akaun yang kita buat ERPH, rakan-rakan. Okay, kalau dah sah kat sini MOEDL, okay, tak ada masalah. Baru kita tekan sekali lagi yang Google Apps ni, 9 titik atas. Saya klik, saya cari Classroom. Ada di sini Classroom. Dan saya klik Classroom. Dia akan bawa saya ke paparan Classroom. So, masa di sini, guru kelas akan buat dia punya subjek. Kalau guru subjek kejap lagi, dia akan belajar yang step ni dia tak buat lah. Kalau nak buat untuk subjek, dia kena buat step ni lah. Okay. Okay. Gmail sendiri atau MOE? MOEDL lah Datin. Hai Datin, baru masuk. Baru perasan. Kalau buat untuk kelas, okay. Kalau buat untuk kelas, inilah cara ni lah. Okay, Kak Syikin guru kelas kan? Okay, so Kak Syikin kena buat lah. So maksudnya di sini Datin tadi kita bincangkan maksudnya kita buat satu Google Classroom saja untuk semua. So nanti cikgu-cikgu bila hantar assignment semua masuk dalam subjek masing-masing. Okay, bila dah buka begini, okay, klik tambah untuk create class. Okay, saya klik tambah create class. Okay, saya akan buat satu-satu perlahan Okay, saya klik tambah create class. Okay, rakan-rakan sampai sini ke belum? Oh, Salena dah sampai. Okay, Ain kata internet slow. Laju Kak Syukin. Beres terus. Datin Santa, tadi Salbi ada hantar satu link dekat ruangan chat untuk pendaftaran Dia nak daftarkan. Kelas tu akak terkeluar dari yang Eja present ini. Ha? Tak ada Kak Zura ni, tetap ada kat sini Kak Zura ni. Kak Zura ni tak ada keluar pun. Okay, saya tunjuk teruslah. Ni saya punya skrin.
Mungkin betul Kak Bazli bagi tahu. Mungkin betul. Kak Zurani tak terkeluar daripada saya, cuma Kak Zurani tak nampak apa saya buat kan? Ni skrin saya Kak Zuraini. So tak ada masalah Kak Zuraini. Kalau Kak Zuraini tak nampak pun Kak Zuraini dengar saya bercakap. Okey, contoh bila meet itu bila keluar yang ini. Kak Zuraini cuma nampak yang ini saja. Pada paparan Kak Zuraini lah. Okay. Okay, next. Okay, bila keluar pada create kelas ini. Sekejap ya. Cuba mereka kata tak ada. So I guna. Betul Datin sebab ramai pelajar form 6 dia tak ada ID diorang. So I dah apply dengan diorang dah bagi semua dah semalam. Tak ada masalah. Ya Ain, macam create subject. Okay, class name. Contoh saya buat E-class 6AK. Sebab kami 2 kelas je kan. So buat gabung sekaligus. Kalau rakan tulislah E-class 5 apa? Nanti boleh edit nama kelas ke? Kod salah ejaan. Tak ada masalah. Boleh edit. Nanti saya ajarkan macam mana edit. Kita buat dahulu. Contoh 5B, saya tulis 5 Bestari. Ada ke kita Bestari? Tak ada kan? Kita cek lagi lah. Contoh 5 Bestari, section. Yang ini tulis nama guru tingkatan. Wan Siti Halijah. Contohlah. Kalau saya terus tulis stamp. Okay, subjek. Saya tulis SMK Tengah Haji Malik. Dah tu je. Okay. Datin Santa, I know Datin Santa dah buat dah Google Classroom sendiri. Tak ada masalah. Boleh proceed sahaja. Ini cuba untuk dalam kita punya PKP saja. So dalam masa yang sama, kami boleh bantu. Maksudnya cikgu satu, cikgu A boleh bantu cikgu B dan cikgu C dan seterusnya. Okay, Datin dah okey dah tu. Assignment dah hantar. Pengumuman dah hantar. Okay, and then create. Bila rakan-rakan dah bagi nama, kita klik create. Okay, dia akan bagi masa pada dia untuk creating this classroom. Room tu tak payah isi. Tak payah isi tak apa Kak Ajkin. Okay, so dia dah jadi kat sini. 1 Google Classroom 5 base dari. Okay, katakan di sini ini adalah nama kelas kita. Apa paparan yang kita ada tadi? Ini. Okay. So, katakan Kak Nida tanya tadi, boleh edit ke tidak nama Google Classroom, nama kelas ini? Boleh. Okey, caranya adalah yang pertama pergi dekat bahagian setting, bahagian kanan ada roda, klik di situ. Okey, dia akan keluar balik. Okey. Contoh 5A kelas 5 Bestari. Sekolah saya mana ada 5 Bestari. Contoh 5 Malik. Malik? Ada ke 5 Malik? 5 Alfa. Okey. Contohlah 5 alfa, nak letak apa lagi? Saya tak nak tulis nama penuh, saya tulislah SKD. Contoh ni contoh ya. Room ni, Kak Syikin kata nak isi. Contoh kita letaklah juga. Nak tulis apa kat sini ya. Google Meet. Contoh saya tulis Gmeet. Okay. Ini untuk kelas details. Okay. Rakan-rakan semua dah ada kat sini kan? Okay, next ke general. Bila pergi dekat bahagian general, yang pertama dia ada class code. Okay. Class code ini yang kita akan berikan kepada para pelajar kita kalau dia masih lagi belum masuk kelas kita. Okay. Class code ini kalau klik ke bawah, dia akan display besar, copy untuk kita hantar. Kita boleh reset. Reset tu maksudnya, ya silakan. Macam mana nak bercakap dengan ni? Oh ada ni.
Ulang balik. Siapa bertanya tu? Kak Zaira. Ya, Kak Zaira. Ya, ingat. Baru nak buka. Ya, Kak Zaira. Apa dia? Sebenarnya baru buka. Baru buka. Okey. Rasanya dah tahu kot sikit. Ni boleh dah kan? Kak Zaira dah buat Google Classroom pun. Memang pun. Yang dah buat tak Cuma apa. tapi nak tengok jugalah. Okey. So, kalau contoh kan kita nak reset. Bila saya reset, yang nombor ini akan berubah. Contoh saya tekan reset. INK tu dah berubah jadi PRYSDMO. Okey. Mungkinlah tiba-tiba kita punya kod itu terlepas pada orang lain, pada pelajar lain masuk. So kita tak nak benda itu berlaku lagi, so kita reset dulu. Okey. Okey, katakan sekolah kelas kita dah penuh, kita boleh disablekan. Disablekan maksudnya orang lain tak boleh masuk. Walaupun dia dapat kod yang pertama tadi ataupun kod yang kedua, dia tak boleh masuk lagi. Okey, itu disable. Okay, contoh di sini saya enablekan lah. Kita nak yang baru kan. Okay, so tengok dia jana yang ketiga. Okay. Bahagian stream ini cara kita control. Kalau rakan-rakan tengok di bahagian stream itu dia macam Facebook, dia macam Telegram. Semua orang boleh post, semua orang boleh komen. So, biasanya saya akan buat begini. Student can only comment. Okay, contoh. Guru yang bertanya soalan. Para pelajar yang menjawab soalan. Kalau rakan-rakan nak, pelajar bertanya dalam perbincangan dan mereka berbincang, saya rasa akan menjadi satu kekalutan di situ. Terlalu banyak post, terlalu banyak komen. So kita nak dia jadi lebih baik, dia punya susunan, kita pilih student can only comment. Okay, nanti santai nanti saya jawab . Okay, student can only comment. Inilah untuk yang lebih proper untuk kita buat bersama dengan pelajar. Tapi kalau kita buat Google Classroom dengan rakan-rakan kita tak ada masalah lah. Okay. Classwork on stream, show condition notification. Okay. Show delete item. Kalau show ni kita disablekan. Okay. Kalau kita enablekan dia, maksudnya pelajar boleh tengok apa yang kita delete sebelum ini. So kadang ada perkara yang kita dah delete kan, mungkin soalan itu salah dan sebagainya kita boleh delete. So lepas kita delete itu dia tetap ada dalam kita punya Google Classroom, tapi hanya guru saja boleh nampak. Dan selepas 30 hari ianya baru hilang lah. Okay. Yang sini kalau kita nak ada ibu bapa dalam kita Google Classroom. Dia tak boleh buat apa-apa pun, dia just tahu apa yang kita buat dalam kelas saja. Guru menghantar assignment, pelajar tersebut menghantar assignment, itu saja pelajar parents dia tahu. Dia tak boleh ada authority untuk menjawab apa-apa dalam Google Classroom. Dia hanya menerima email tentang perkembangan anak dia lah. Okay, dan ini yang terbaru di mana kita boleh generate Meet link. Kalau sebelum ni kita dah belajar Google Meet kan. Kali ni kalau kita dah ada Google Classroom, tak payah lagi kita nak generate link kita setiap kali nak buat kelas. Kita just gunakan Google Classroom ini. Okay, contoh saya enablekan di sini generate Meet link. Kalau yang mana first time, klik generate Meet link. So dia akan keluar di situ satu link untuk Google Meet. Dapat tak yang ni? Boleh tak generate ni rakan-rakan? Yang ni rakan-rakan akan terima nanti dia akan buat nanti. Okay, dapat. Okay. Okay. Okay, so visible kan untuk student. Okay, next yang ketiga, grading. Grading ini adalah untuk kita beri markah. Secara defaultnya dia no overall grades. Kita boleh ubah dia menjadi total points. Okay, total points. Kalau tak nak biarkanlah sebab ini kelas kan. Kalau nak jadikan total points, lepas tu tambahlah kita punya add kategori. Mungkin karangan 25.
graf 20 markah. Kita tambahlah di sini. Okey, settle di situ, klik save. Okey, klik save. So di situ setting kita yang terbaru akan keluar di sini. Ikhlas 5 alpha, SKD tadi saya masukkan je. Ni kelas code. So kelas code ini kita boleh besarkan juga. Sebesar mana pun skrin kita itu, dia boleh besar. Jangan cikgu-cikgu masuk pula Ini kelas demo je ni. Okey, saya close. Okey, yang ini saya beritahu tadi. Make link ni dia akan jana. So pelajar boleh terus klik. Okey. Kalau nak buat secara macam ni lah, secara apa, berdepan inilah. Kalau tak nak, kita enablekan dia, jangan visiblekan dia. Okey, masa caranya senang sama juga. Pergi kat bahagian general ni, kita close dahulu. Nanti bila kita nak buat, macam saya biasa saya buat, kali ni Alhamdulillah dah kali ke-11 saya buat, hari ni kali ke-12 siri saya bersama dengan pelajar saya. Saya akan visiblekan dia, disablekan dia, setengah jam lepas, contoh kelas saya pukul 10 katakan, 9.30 baru saya buka. Boleh juga. So lepas 9.30 tu baru pelajar saya boleh nampak link tersebut, dia akan mula masuk lah. So sharp pukul 10 kita orang mula kelas. InsyaAllah dalam 1 jam setengah ke 2 jam habis. Okey. Okey, ini step yang pertama, membina Google Classroom. Okey. Yang kedua tadi, bagaimana kita nak invite pelajar, invite peserta ataupun invite guru bersama-sama dalam kelas kita kan. Okey, ini bagi yang guru subjek Okey, contoh. Di bahagian people, semua pergi bahagian people, cuma nampak nama kita sahaja di sini. Okey, macam mana kita nak add teachers? Kita akan add dia melalui dia punya email. Okey, saya rasa Salbia dah hantarkan email MUIDL para pelajar dalam buletin awal bulan 3 hari itu. Tengah bulan 3, 23 hari bulan 3 tak silap saya. Dia hantar. So kita dah dapat data untuk pelajar, student. Untuk guru-guru, saya rasa mungkin B boleh sendkan semula kot ataupun, tak. Kak Mariani ada hantar awal tahun hari tu. So rakan-rakan boleh panggil lah invite teachers. Okay, caranya adalah klik invite teachers dan kita masukkan email dia. Okay. Type lah email dia. Boleh tak pin ID guru? Kak Khalija. Ya. Okay, dekat bahagian chat saya baru je isi email cikgu lah. Kalau nak copy paste dari situ pun boleh. Terima kasih. Ada yang sheet tu. Alright. Di dalam Google Sheet tu rakan-rakan. Okay, saya pun buka jugalah. Okay. Ya, contoh saya buat contoh. Okay. Contoh ini 6AK1 dengan 6AK2 punya saya dah sediakan Okay, kita nak invite teachers, kita ambil link B bagi tu, so kita buka di sini. So kita cari rakan kita yang berkaitan dengan kelas kita. Contoh Haji Bahari 6 tingkatan 6. Cikgu Kamaruzaman. Pilihlah nama-nama guru yang mengajar dalam kelas kita. Kalau cikgu guru tingkatan rasanya tahu kan siapa yang mengajar. Okey. Ni baik. Cukuplah 4 orang tu dulu. Dalam 4. Rakan-rakan buat juga ya. Ambil link yang B buka itu. Dah ramai dah buka tu. Dah lebih 8 orang buka. Dan carilah nama guru kita. Nurzarinah Yunus. Bukan. Nurzarinah Yunus. Bukan. Nurzarinah. Rozita Abu. Mana dah tantangan ni? Syarino, Syarita. Ibu Bicara. Suzana, Engku, Wijaya.
Tengok balik, macam tak cukup ni, baru 8. Okey, saya terus tampalkan di situ. Okay, kalau tengok kat sini, panjang kan, biarkan saja. Saya tekan enter. So, dia ada di sini. Adalah di sini. 2, 4, 6, 8, 9. Maksud saya 10 orang. Okey. Ya, Kak Mariani untuk guru kelas saja Kak Mariani. Ni just untuk satu inisiatif untuk membantu rakan-rakan yang lain sebenarnya. Nama Kak Syikin tak ingat. Rakan-rakan ada beri peringatan, dia beritahu membuat projek, ingatkan pelajar tidak simpan projek masing-masing dalam Ekom MOE sebab ID dan password dah di-share satu sekolah. Okey. So dah klik rakan-rakan tersebut, macam mana dapatkan senarai guru tadi. Tak apa, nanti B akan hantar semula. Okey, link untuk pelajar pun ada sekejap lagi, B akan hantar juga. Okey, contoh Okey, ni untuk guru. Dah kita invite, klik invite. So, dekat situ akan ada paparan warna kelabu. Okey, tengok sini. Okey, saya view all. So, nama guru semua ada kat sini. Selagi dia belum tekan dalam email dia, automatik sekarang mereka dah terima email daripada kita. Okey, dia hanya perlu masuk sahaja. Saya rasa kat sini Malin dengan Datin hantar ada. So, cuba check dekat email ada tak? Boleh check email, lepas tu boleh terus klik. Okey, B dah hantar nama-nama link untuk guru tersebut. Dan juga satu kali link B akan hantar untuk pelajar. Okey. So yang kedua kita dah habis invite guru. Setakat ini boleh rakan-rakan? Okey, boleh. Invite satu-satu. Kenapa invite satu-satu Kak Syikin? Kak Syikin pergi sini tadi. Kak Syikin pergi cari nama rakan kita tadi, rakan guru kita. Oh, kalau nak buat satu-satu jenuh kat tangan tu terus kurus jari tu Kak Syikin. Tak ada masalah, data ni view only. Kalau kita tekan delete pun tak ada masalah. Takkan ada apa-apa. Contoh saya tekan delete. Tak ada benda pun. Sebab dia memang view only je. Ja. Ya, saya. Apa ni, ini nak masukkan guru yang ajar kelas Kak Ira lah macam tu. Ya, saya. Kak Ira guru kelas ke? Guru kelas. Ah. Oh, Sisal belum masukkan lagi ni Kak Ira punya tu dah jauh dah, tak mana pergi, so dia tunggu dululah. Okey. Puan Fatimah Roy, ni datang mantau ke Kak? Ada cara tak untuk memastikan semua guru kelas dah join Google Classroom ni? Okey, kalau ikut pada pendaftaran di awal tadi Kak Fatimah, saya dah tunjukkan yang masuk kepada ini memang ada guru tingkatan, memang ada guru subjek je. So memang senarai peserta memang dah ada. Saya menjawablah soalan Kak Fatimah tu. Tak perasan Kak, hai Kak, baru masuk Tak perasan saya tadi. Selamat datang. Okey, alhamdulillah. Okey. Saya ingatan saya pada rakan-rakan, sekarang dah 38 orang. Tolong mengisi borang pendaftaran sebab AJK akan memasukkan data kita dalam SPL KPM. Nanti kan rakan-rakan duduk dekat sini 2 jam buat sama-sama dengan saya. Tak ada pula markah SPL, lepas tu tak ada pula sijil untuk bengkel kali ini. Borang pendaftaran kat mana tu? Nanti link tu nanti kan pastikan isilah kat mana nak daftar tu.
B ada hantar. B akan hantar sekejap lagi nanti sekali lagi So B dah hantar yang pertama link pendaftaran. Yang kedua B dah hantar link untuk guru. Dan yang ketiga B dah B, pelajar belum lagi. Yang pelajar belum lagi. Okay. B yang pelajar ada B? Yang pelajar ada, jap. On the way, jap. On the way sekejap Jap Tunjuk saudara lagi, select guru mata pelajaran dari Senarai. Okey, dari Senarai. Okey, ni dari Senarai siapa tadi? Kak Nida. Panggil nama Anis sekarang. Okey, contohlah kelas saya yang diajar oleh contoh Kak Anissa Jamal. Lepas tu saya tekan control, saya scroll lagi mouse saya cari lagi Cikgu Hamidah. Saya klik Cikgu Hamidah punya ID. Lepas tu saya scroll lagi, okey Cikgu Ho, okey saya klik dia punya ID, Cikgu Ho punya ID, Cikgu Kamaruzaman punya ID. Okey, bila kita klik itu, kontrol jangan lepas tau, biar je kontrol tersebut. Okey. Contoh Mazlina Ramli, mungkin Cikgu Mazni, mungkin Azizul. Okey. Bila kita klik, dia akan keluar warna biru. Okey. Bila kita dah habis tu baru kita lepaskan kita punya control. Okey. Lepas tu control C. Ataupun kita pergi dekat warna biru tu, right click, copy. Ya Puan Ajar, yang Anis tu Kak Sabrina lah pula. Kak Anida. Dia lupa lah tu. Biasalah tu. Dia rasanya hari ni ada meeting kat IBG tu. Nak guna kat laptop tu dia Kak Anida. Tekan control. Salvia bagi semula link pendaftaran. Sekejap ya, dia tengah buat untuk student tu. Tak ada pun yang gurunya. Yang student tak ada, saya cuba cari kejap dekat bulletin. Sekejap rakan-rakan, saya cuba carikan. Kira nak guru punya lah. Yang guru punya ada tu. Tu Salvia ada bagi dah tu. Dalam bulletin stamp. Tak, dalam chat ni. Dalam chat ni Kak. Salvia bagi dalam ni. Aku tak pernah cari lah dalam mana. Sekejap ya. Salvia sedang berempas pulas di situ sekejap. Dalam mana ni dalam site ni kan? Lagi dulu. Sementara tu rakan-rakan terus menginvite guru-guru dalam kelas masing-masing. Mungkin lebih kurang ada, kalau yang form 5 tu mungkin sampai kot lebih daripada 10 saya rasa. Kak Zahira on mic Sorry. Kalau tersalah invite macam mana? Okey. Kak Ini dalam bulletin Nati kan? tanya. Okey, katakan kita dah invite kat sini kan. Okey, tersalah. Cikgu ni contoh saya invite seorang. Okey, Kak Maziana. Okey, contoh. Contoh saya invite Kak Maziana. Saya ter-invite dia. Okey, dia akan keluar nama Kak Maziana di situ kan. Okey, sini. Okey, so kita klik dekat traffic light ni. Sebelah nama Kak Maziana tu. Kita remove. So dia dah tak ada dekat dalam kelas kita. Cara yang sama juga untuk para pelajar kita. Para pelajar saya rasa tak ada masalah sebab saya rasa B dah susun ikut kelas. Setakat yang saya nampak tu lah. B dah hantar ke yang baru ni Google Classroom ni ke? Pelajar ke?
Yang baru tu yang pelajar punya. Okey, senarai untuk yang pelajar B dah hantar. Yang baru. Okey, B saya hantar semua terus. Tiga-tiga. Okey, dah rakan-rakan. Okey, ni bahagian teachers. Okey, so sekarang kita nak pergi kepada pelajar. Okey, scroll ke bawah. Okey, di bahagian student sama macam kita buat invite teachers tadi. Kita klik invite student. Okey, saya klik invite student. Lepas tu saya ambil link yang siapa bagi tadi, si Salbia bagi. Saya klik dekat situ ataupun saya boldkan dia, saya copy. Bar. Sekejap. Copy, saya buka new tab. Saya paste. Saya paste. Okey, so dia keluar kat situ. Ni yang saya beritahu tadi, rakan-rakan yang pelajar dia ada nama penuh, ID murid dia ada nama kelas, jantina, dia punya email ini dan juga password. Dan admin dah buat ID bersama dengan pasport. ID dan juga password sama. Cuma tambahkan sekolah S2094 jadi belakangnya. Okey. Kalau lupa guru subjek kelas kita ada bantuan tak? Yang ni mungkin boleh tanya dengan guru penyaras kot. Ke guru buat jadual. Tekan C. Kalau macam guru kelas lupa subjek, boleh tengok dekat APDM. APDM kat slide Syahidah dah buat subjek-subjek tu, so boleh refer kat sana. APDM kelas masing-masing. Tengok tu. Dah ada dah tu. Ya Kak Mazni, kalau nak download ni pun boleh, tak ada masalah. Sebab ni sekarang view saja. Okay, ataupun sumbat je. Kalau saya senang je, saya sumbat semua dalam Google Drive saya. Okay. Okay. Mazina jawab untuk apa tu? Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste. Boleh Kak Rosita. Okay. Contoh kan, saya punya kelas 6AK1, 6AK2. So, kalau rakan-rakan punya, pilihlah kelas masing-masing Caranya lagi senang sebab dia kita tak payah cari macam tadi kan. Sebab dia dah susun ikut kelas. Okay, form 5, form 6. Okay ni. Okay, so saya pergi dekat 6AK1 ni punya ID. Saya pilih sampai bawah. 6AK1, 6AK2. Oops, sampai sini. Okay. 54 orang. Okey, saya lepaskan saya punya mouse, saya tekan Ctrl C untuk copy. Ctrl C. 54 orang ni saya Ctrl C. Saya masukkan dalam kelas saya tadi kan. Kita dah tekan invite students. Saya pergi kat sini, type a name or email. Ctrl V. V for violin. Ctrl V. Okey. Dia akan keluar macam tu je. Saya tekan enter. Barulah dia keluar satu murid ke satu murid. Dia keluar dah semua ni. So 54 orang kelas untuk 6AK1, 6AK2 dah masuk. Okay. Dan saya tekan invite. So dia akan masuk satu persatu. Kalau lah katakan kita termasuk, terpilih terlebih pelajar kan. Kita tengok sini nama dia, okey ada nama betul-betul. Nama budak ni salah lah. Macam sama juga cara yang tadi, kita pergi pada traffic light. Ni sekejap di tengah loading. Dekat situ ni pun ada traffic light tersebut dan kita boleh delete ya. Okey. Setakat itu 3 subtopik. Bina kelas, invite teachers, invite students. Ada masalah?
Kalau yang dah buat invite 2-3 orang tu kira okey dah tu. Ada soalan tak lagi untuk yang ini? Sebelum saya beralih. Remove macam mana tadi? Okey, remove. Sekejap, dia tengah loading saya punya ni. 50 orang. 40 lagi. Sekejap Okey, remove macam mana? Dia akan keluar yang ini Kak Zarina. Kak Zarina pula. Kak Nida. Okey, dekat tepi nama dia ni. Ada traffic light. Klik dekat sini. Remove. Kalau kita remove, so student tu tak adalah dalam kelas kita. Okey, so sekarang kelas saya ini 6AK1, 6AK2 ini dah mengandungi kod kelas. Okey, sekarang rakan-rakan tolong catatkan dulu nama kelas ini dan juga kod kelas ini. Catat dekat kertas ke ataupun copy dulu paste dalam Google Keep ke. Sebab yang ini akan digunakan untuk soal sidik kejap lagi. Kenapa ada tulisan merah? Kak Rozana, tulisan merah tu kat mana? Papers. Kak Zana. Kak Rozana. Alamak, tak ada pula dia. Belum sempat salin. Okey. Salin apa tu? Kak Ciong. Kak Ciong pergi sini je, kat stream je. Dia ada. Okey, saya teruskan. Kat bawah. Bila Kak Zana tadi dah masukkan ni kan, so dia akan warna merah. Tadi memang ada warna merah tapi saya tekan enter, dia terus ada satu-satu. Contoh kan? Boleh tekan enter. Kita tekan enter. Baru dia akan keluar invite. Cannot invite students. Okay. Kak Rozana kelas mana tadi? Kak Rozana pastikan waktu memilih itu milih email je. Email ST. Contoh 5ST kan. Okay. Ctrl C. Pilih email dia kan. Ctrl C kita tengok. Lepas tu saya masuk ke kelas. Pergi people. Saya tambah student. Ctrl V. Okay, lepas tu tekan enter. Tak ada pun. Okay. So dia keluar Kak. Mungkin Kak Rozana terpilih ni kot. Ni sekali. Apa nama password dia kot. Okay. So pastikan pilih email dia saja. ID dia saja. Okay. So kita next. Okay, nak dapatkan kod dia kat mana? Kita pergi kat bahagian stream Kak Ciong. Okay, catatkan dia punya nama dan dia punya kelas kod. Okay. Yang ini nanti nak tulis dalam borang penilaian nanti. Okay. Next. Pergi balik saya punya slide. Yang pertama settle. Create new class. Invitation pun settle. Okay. Sebelum itu kita nak mengenal, kalau tengok pada saya punya penilaian tadi, rakan-rakan punya soal sidik, kita akan buat bagaimana kita nak membuat pengumuman. Tadi kita dah settingkan kita punya classroom, hanya pelajar boleh komen. Dia tak boleh post. So sekarang, kalau lihat di sini, tak ada apa-apa. Tak ada post, tak ada komen. Asas saja. So pelajar pun tak boleh buat apa-apa lagi dengan kelas ini. Dia masuk, okey dia tengok, oh sini dah. Kalau dekat classwork kita pun kosong, people dia boleh tengok diri dia dengan rakan-rakan dan juga guru dia. Lepas tu grades memang kosong. Okey, so yang pertama kita akan buat hari ini adalah membuat pengumuman. Yang kedua kita akan settingkan kita punya classwork. Okey, yang pertama kita nak buat
pengumuman. Okey, so yang pertama ini katakan sini saya share with kelas ni, mungkin saya tanya yang pertama dahulu. Bila kenalkan diri anda. Kenalkan diri anda. Atau apa-apa saja soalan yang cikgu nak bertanya dengan mereka. Nak buat satu post yang baru. Okey, ataupun mungkin boleh tanya dia apakah aktiviti waktu PKP ini ataupun apakah cadangan dia untuk PKP untuk belajar dia kan dan sebagainya, bolehlah tanya je apa-apa. Okey, contoh saya kat sini, sila kenalkan diri anda. Contohlah ya. Okey, so dalam post ini kita boleh add-kan dokumen daripada Google Drive ataupun link file ataupun YouTube. Okey, contoh saya klik YouTube. Contohlah saya cari lagu Good Morning ataupun lagu motivasi. Lagu motivasi apa? Standing in the Ice lah. Contoh. Standing in the Ice. Saya masuklah lagu ni. Ada lirik ni kan? Ada lirik. Yang ada lirik. Nak bagi motivasi lah contohlah Okay, so saya klik post. Kalau saya klik post, yang pertama dia akan terus postkan pada masa sekarang 15 April 10.14 AM. Kalau katakan kita tak nak post dahulu sekarang, tapi kita tengah buat ni, tapi kita nak postkan 16 hari bulan 4 pukul 8 pagi contoh. Okay, so jangan klik post. Kita klik anak panah kat bawah ni, kita schedulekan dia. Okay, kita schedulekan dia. Okay, pilih anak, terus keluar macam tahu je. 16 April 8 pagi. Okay, contoh tak nak lah. Saya nak dia hantar pukul 10 pagi. So, saya klik schedule. So, post ini rakan-rakan boleh lihat dia berwarna kelabu. Mana? Dia ada kat sini. Berwarna kelabu. Kenapa dia berwarna kelabu? Sebab saya dah schedulekan dihantar tomorrow 10 AM. Okay. So, saya tak payah usik lagi. So, pukul 10 besok, saya tak payah buka lagi laptop saya. Pukul 10 automatik dia hantar. So, pelajar boleh terus dapat. Okay. Settle untuk pengumuman. Okay. Next. So, di sini, pelajar setakat ini dia tak boleh buat apa-apa. Bila post ini keluar yang pertama, baru dah boleh reply sama dia. Okay. Next, kita pergi pada kelas work. Settle untuk stream. Ada soalan untuk stream. Okay. Okay. Maksudnya tak ada soalan lah tu. Okay, next. Class work. Okay. Saya tak pergi tahu untuk nak select tema, upload foto ni cikgu boleh letak gambar ramai-ramai kat sini. Boleh sebenarnya, tak ada masalah. Tapi itu nantilah kita nak buat yang asas dulu kan. Nanti kita boleh cantikkan Google Classroom kita ni. Tak ada masalah. Okay, di bahagian classwork. Kalau lihat di bahagian classwork ini, saya buat umum 6AK1, umum 6AK2. Ini khas untuk guru tingkatan mereka. Guru tingkatan 6AK1, guru tingkatan 6AK2. Macam rakan-rakan punya, maksudnya rakan-rakan tulislah umum ke pentadbiran 5 alfa. Contohlah. Satu je lah sebab ada satu kelas je kan. Lepas tu baru tulis subjek dia. Okay. Dan saya tulis pengajian am, bahasa Melayu, muat, pengajian perniagaan, ekonomi, sejarah, sains sukan, seni visual. Okay, so ini rakan-rakan buat dahulu. Okay, rakan-rakan pergi dekat classwork. Caranya adalah pergi dekat classwork, klik tambah, create, topik. Okay, so klik topik. So bagi nama dekat topik tersebut, contoh umum ataupun kelas. Maklumat kelas kan? Kelas 5 alfa. Lepas tu tekan add. Automatik dia ada di sebelah itu. Okay, terus ada. Okay. Okay, rakan-rakan buat dahulu. Kalau katakan tersalah. Kalau tersalah sama juga pergi dekat more punya button ni, traffic light ni. Boleh rename ataupun boleh terus delete. Nak move down pun tak ada masalah. Nanti move down tu saya ajar lagi senang. Okay, contoh saya punya tak ada kaitan ni kan saya delete. Okay.
So buat dahulu, rakan buat dahulu untuk create topik. Buat 1, 2 pun boleh dah. Lepas tu jawab okey, saya kira okey dah. Lokman dah thumb up dah. Dia dah buat ke lajunya? Alhamdulillah ada 43 orang rakan-rakan di sini. Cikgu subjek tak nampak subjek lain ya. Macam akak cikgu 5P1 dah invite. So dah boleh bagi latihan pada budak ya. Okay, kalau akak dah buat untuk Google Classroom subjek akak. So hanya akak je lah. Tapi kalau akak 5P1, akak dah invite diorang sekarang. Okay, contoh sekarang Kak Zura ni 5P1 kan. Okay, subjek ini semua, people dekat sini, guru ini, dia boleh nampak sini. Dia boleh nampak kelas BM, dia boleh nampak kelas MUET. Okay, cuma di sini kita perlu kita punya ni lah, integriti kita lah. Kita just buka pada kita punya buku sajalah. Jangan kita buka orang lain punya. Kalau niat untuk membantu, okay, kita PM cikgu tersebut. Okay, contoh, cikgu pengajian am, contoh saya. So, boleh PM saya, pengajian am belum hantar apa-apa latihan dah, boleh saya bantu. So mungkin dia boleh bagi, okay, contoh sebab apa kan saya kata tadi nak membantu adalah, so rakan itu dah sedar yang rakan itu tak membantu, mungkin dia dah bagi latihan tapi dia tak ada kat sini. So dia boleh hantar dalam Telegram, so yang tahu tu masuk je lah dalam buku tersebut, dalam buku pengajian am ni. Alhamdulillah. Jadi kita akan tengok macam mana kita nak buat Q&A dalam ni. Sebab ni kan satu kelas semua nampak subjek ni kan. So sekejap lagi kita nak buat ruangan Q&A untuk subjek tersebut. Okey. Bukan Kak Nida dah buat ke Google Classroom kelas? Buat baru ke? Belum Siapa lah? Macam pernah dengar. Alah tak apa, Kak Nida dah settle dah. Dia setiap hari ber-meet tu. Kalau dia tak meet, anak dia meet. Kalau tak anak dia, laki dia meet. Okey. Oh pandai hantar dah. Oh dah ada emoji dah gelak dah. Saya tak nampak lagi emoji gelak ke, tambah ke. Okey. Kak Marani dah thumb up. Alamak, Kak Mazni ada problem ni, dah leave. Okay, so. Dah buat buat 3 cukup lah, nanti kita buat semula lagi Okay, bila kita dah buat topik, step yang seterusnya dalam saya punya soal CD, Kak Mazni on balik. Kat mana emoji Kak Zura ni? Kak Zura ni bukan dah ni ke, dah tambah ke gitu? Ada kat bahagian atas tu? Kalau dah install ada. Ada gambar tak tahu, ada gambar well done, ada gambar thumb up, ada wow, ada ketawa pun ada. Nampak Kak Mazli dah tepuk tangan dah. Kak Syukri Hashim dia tak install lah tu. Ada kat Meet akak tu, kat atas. Kan kelas sebelum ni kan kita dah install. Okey dah. Nampak Kozalita dah berlove-love dah, tahulah duduk rumah, bahagia. Tak apa Kak Zura ni, nanti install Okay, so kita dah create topik. Macam hari tu pakai handset. Kak Rozana pakai handset. Kalau handset tak adalah dia punya emoji. Okay. Saya pergi pada all topics. Okay. Kita dah create topik. Yang kedua, okay. Sekarang kita guru kelas kan? Ataupun guru kelas. Yang pertama kita nak hantar material, bahan. So guru subjek pun boleh guna juga untuk bahan. Yang kedua, kita akan hantar create question. Okay, ini yang saya beritahu tadi, kita nak buat ruang bicara untuk subjek kita saja. So pelajar boleh menyatakan soalan, contoh-contoh subjek untuk pengajian am, dia akan nyatakan di situ saja. So cikgu lagi senanglah nak mengorganiskan situasi tersebut. Okay, contoh. Yang pertama dahulu kita nak buat create material. Okay, create material, contoh kita nak bagi jadual kelas. Ni yang umum
Jadual kelas. Jadual tingkatan. Kalau saya jadual tingkatan. Sebab saya sama je 6 AK1, 6 AK2, 6 AK. Jadual tingkatan, okey. Yang pertama, klik create, pergi material, jadual tingkatan. Okey. Okey, Kak Zana Yunis, bukan. Kita just buat guru tingkatan sahaja. Yang guru subjek tak payah. Guru subjek kita dah invite dia sebagai guru dalam ini. Ada Kak Azarina, ada record, B sedang record kita. Sebab tu kalau boleh yang nak on video tu berhati-hati. Okey, jadual guru tingkatan 6 AK, saya klik add. Okey, kalau belum ada nanti rakan-rakan boleh dapatkan jadual daripada pelajar kot. Lepas tu ambil gambar. Saya ambil gambar je. Okey, saya klik file. Saya klik add, saya klik file. Dekat file ini ada yang daripada Google Drive, recent, my drive, share drive, star. Ataupun saya upload. Contoh saya upload je lah senang. Sebab barang dalam komputer kita ada kan. Okay, contoh jadual, biarlah ni contoh je kan. Jadual 2019. Share record ni kat bulletin. Ya boleh Kak Ina. Nanti B akan edit. Kali ni B akan edit. B boleh edit? Edit video? Nanti kita bagi yang raw InsyaAllah boleh tu. Okay. So dah masuk kita punya jadual tadi. So saya just klik upload. Okay. Upload. Okay. So dah ada di situ. Bagi topik ni saya masuk dekat topik umum 6AK1. Okay. Yang first dulu pun ada record kan. Akak kena. Ya ada Kak Zarina. B rasanya dah hantar dekat bulletin. Okay. Saya dah masuk tu. Topik untuk all student kan. Okay. So klik post. Saya klik post. Kak Azarina, Rosun sihat hari ni? Okay. Okay, yang pertama kita create material. Okay. Yang kedua, kita akan guna reuse post. Reuse post kalau kita nak buat untuk benda yang sama tapi untuk topik yang berbeza. Saya reuse post. Okay, contoh dekat classroom ni saya cuma ada satu je lah postnya. Lambatlah pula dia pusing. Lambat Kalau kita dah reuse post, dia akan keluar post yang tadi, kita klik dekat dia, kita reuse. Cuma kita ubah di bahagian topik sahaja. Okay. 9 lepas tu dia kau. Boleh tahan tak tahan. Kau menahan je. Saya kat dekat kelas ni duduk menahan je rakan-rakan duduk membeli rose. Diam. Kak ni dah diam. Dia dah bertambah rose dia. Okay. So, ini untuk yang umum. Okay, yang umum sekali je lah maksudnya rakan-rakan buat kan. Okay, so. Next. Tadi saya kata kita nak buat ruangan Q&A by subject. Okay, kita akan buat by subject. Okay, saya pergi pada create question. Okay, create question. Okay, question. Okay, contoh di sini, saya tulis sini ruang Q&A. Q&A. Ini apa tadi? Meja 6 Faham? Okay. Lepas tu, saya tulis kat sini. Sila nyatakan soalan berkaitan subjek di sini. Okay. Boleh? Okay, so untuk all students, memang betul untuk all student. Kalau kita nak bagi markah, kita bagi markah. Kalau tak, kita tak payahlah ungrade soalan je kan. Lepas tu due date
Kalau kita nak bagi duit, kalau tak ada biarkan kosong. Okey, topik ini baru kita pilih untuk pengajian am. Okey. Student can reply to each other. So dia boleh berbincang sambil itu. So caranya guru boleh berbicara dengan pelajar, pelajar juga boleh berbicara dengan rakan. Okey? Dan juga bersama dengan guru lah maksudnya di situ. So kita klik ask. Kalau kita nak terus tanyalah. Kalau tak nak, kita pergi sini, kita schedulekan dia. Tak ada masalah. Terus ask lah, tak ada masalah. So maksudnya di situ, automatik dia termasuklah dalam ruang Q&A pengajian am. So bila student masuk ke sekarang kan, saya dah invite student saya 54 orang. Saya dah invite rakan-rakan saya bersama dengan saya 10 orang. Mereka tak masuk lagi, tak ada masalah. Bila mereka masuk, automatik mereka boleh nampak material ini. Mereka boleh nampak tajuk ini, tajuk utama, material dan juga question dia. So jangan risaulah, oh pelajar tak masuk lagi kelas saya tak nak buat apa-apa lagi lah. Tak payah. Bila kita ada masa, kita buat je. Lepas tu biarkan mereka dalam ni, berbicara dalam ni. Okay. Kita buat dekat laptop je, sekarang kita buat kat laptop. Saya lebih biasa guna handphone je sebenarnya. Sebab bila pelajar Q&A, dia akan masuk dalam email kita. Automatik saya hantar kat situ je lah. Saya tak guna laptop pun sebenarnya. Laptop saya lebih pada nak tengok movie, itu saya tengok lah. Lebih pada ni, lebihnya saya lebih pada ni. Dan saya juga menggunakan Google Classroom saya buat kerja khusus dengan pelajar. Tak ada masalah. Sebab kerja khusus kita hantar setiap pelajar satu. Okay, contoh saya hantar ke pelajar A, pelajar B, pelajar C semua dapat kerja khusus masing-masing. Mereka edit masing-masing. Okay, so bila mereka edit, saya tanda dan saya return balik pada mereka. Sama konsep dengan kita buat ERPH. Kita hantar ERPH, pentadbir semak, dia hantar balik pada kita boleh betulkan lagi. Lepas tu kita hantar balik pada dia, benda yang sama. Dan juga saya menggunakan Google Classroom saya untuk soalan karangan. Okay, macam esay. Esay tu memang banyak pengerjaan, banyak esay. So saya pening kepala, saya hantar je dekat Google Classroom. So saya boleh edit by, contoh pengenalan, ada markah tak? Kalau ada markah, saya tulis situ. Rubrik dia satu. Saya punya, perenggan yang pertama untuk isi idea, mungkin ada 3 markah setiap tu. Contoh, bukan 3 lah, sekarang pengerjaan 4. So satu perenggan itu, perenggan pertama, markah dia rubrik 4. Perenggan yang kedua 4, perenggan ketiga 4. So saya just tanda ikut perenggan dan saya bagi markah. So automatik bila saya dah return, automatik dia akan keluar per 20. Saya tak payah lagi kira. Tu nanti kan kita akan belajar kemudian lah siri yang seterusnya. Cuma kali ini kita pertama kita nak buat Google Classroom untuk kelas. Lepas tu kita buat topik, lepas tu kita invite guru dan pelajar dan itu saja. Dan kita mengenali yang ini. Create ni. Okey, dah 3 create. Yang pertama topik, yang kedua material, yang ketiga reuse post, yang keempat question. Okey, settle. Setakat itu rakan-rakan. Boleh ke tak? Boleh. Okey, boleh. Okay, Kak Mazlin dah thumb up. Okay dah insyaAllah dah. Cikgu Wan pun dah okey dah tu. Cikgu Wan okey ni. Kak Fatimah Urai, jawab soalan akak di atas. Apa soalan tu Kak? Boleh on mic tak? Saya sedang scroll juga ni. Sambil-sambil tu. Kak Fatimah Urai. Rakan-rakan ada tak soalan? Ni ke yang ada tak cara untuk memastikan semua guru tingkatan dah join Google Classroom ni? Tu ke soalannya? Kak Ima tanya tadi, kalau budak dia cuma ada 6 orang aja yang ambil seni dalam satu kelas tu nak buat macam mana? Kata. Okey. Contoh 5 sains tak semua ambil seni. So dalam 6 orang aja yang ambil seni tadi, so macam mana yang tu? Okey. So kat 5 sains itu ada topik sains kan? Seni visual kan? So Kak Ima akan ada sama-sama dekat sini. So guru tingkatan 5 sains
5 sains siapa guru tingkatan dia? Oh ni. Tapi cuma 5 sains. 5 sains tapi cuma ada 6 pelajar 5 sains yang ambil PSV. Macam mana cara saya cuma berinteraksi dengan 6 pelajar itu saja. Okey. 5 sains. Okey, so cikgu 5 sains akan buat subjek seni visual di sini. Okey. Oh, Cikgu Nobi. Kalau bukan guru kelas, saya kena guna kod guru kelas tersebut ke? Ya. Maksudnya di sini kita yang ada, kalau kita mengajar 4 kelas, maksudnya kita ada 4 kod kelas. Tak ada masalah sebab guru kelas dah invite kita. Kita just panggil apa? Terima je invitation tersebut. So automatik kita masuk dalam kelas tu. So macam Kak Ima tadi, Kak Nobi akan buat seni visual di sini. So dia akan buat Q&A untuk seni visual. So 6 orang itu saja yang ada dalam kelas itu. Ya Kak Zarina Yunus. Maksudnya Guru Nobi tingkatan yang akan create, buat dulu. Guru tingkatan yang create kan? Ya Kak Fatimah. Maksudnya guru tingkatan yang create lah. Ya, maksudnya sekarang guru tingkatan yang create lah. 6 So, orang tu. contoh kan dalam 5 sains tu kan Kak Nobi dia create yang ni. Dia akan buat 5 sains. Lepas tu dia akan create topik ni. 5 seni visual ini dia akan create question. Contoh saya buat kat sini Question. Saya tak nak. Reuse post. Sama juga untuk pendidikan agama Islam, bahasa Cina dan juga moral. Benda yang sama. Maksudnya di situ, di sini ada. Sebab tu saya bagi tahu awal tadi, kalau rakan-rakan dah ada Google Classroom untuk subjek, on saja, tak ada masalah. Ini just untuk rakan-rakan yang tak ada Google Classroom lagi. So maksudnya, guru-guru yang 10 orang ini akan sama-sama pantau tengok. Pantau lah, membantu. Saya lebih kata membantulah. Sebab kalau macam contoh kan, Salvi ada dalam kelas ini. So dia boleh bantu juga rakan-rakan yang lain. Contoh, macam saya dah ada dalam ni pengajian AM. Cikgu BM dah expert, dah tahu. Okay. Cikgu Muhammad pun dah expert. So dia boleh bantu rakan-rakan yang lain macam mana nak bagi dia. Sebab sekarang siri kita adalah untuk membuat kelas. Lepas tu kita hantar pengumuman, kita hantar material dan juga bahan dahulu. Sekejap lagi kelas yang seterusnya pula kita akan buat macam mana kita nak buat quiz dalam kelas tersebut. Macam mana kita nak hantar tugasan berbentuk quiz. Macam mana kita nak buat quizzes. Macam mana kita nak buat quiz live. Kita akan buat satu-satu. Saya tak nak semua sekaligus. Sebab itu mungkin siri ini akan banyak lagi lah. Dan kejap lagi saya akan minta pandangan rakan-rakan lah. Ja. Ya saya. Ja tunjukkan yang material tu macam ni Ja. Material. Okay, material. Okay, Classwork. create. Kalau Create. classwork create. Okay, material kita hanya hantar bahan. Pelajar tak boleh buat apa-apa. Kalau kita create assignment, pelajar boleh buat assignment lah, ada tugasan lah. Okay, create material. Create material. Contoh saya nak hantar jadual waktu. Contoh saya nak hantar modul, hantar nota. Saya boleh hantar lah ikut material. Contoh sini nota pengajian AM. Nota ke apa Contohlah nota pengajian AM. Okay, so saya add, saya klik file. Sebab mungkin nota itu ada dalam laptop saya. Kalau dalam Google Drive, pilihlah Google Drive. Okay, contoh, lepas tu dia klik upload. Okay, saya buat slow Okay, kita akan terus re-upload. Okay, select file from your device. Okay. Okay, contoh nota saya. Contoh nota saya ni lah. Contoh lah. Dokumen ni gambar kan. Ada ni. Saya klik open. Nota ni boleh JPEG, boleh PNG, boleh PDF, Word, Excel, slide PowerPoint kita masuk je. Lepas tu kita tekan upload. So nota itu pelajar terima. Okay.
diterima di mana? Okey, sini no topik ini kita masuk dekat pengajaran kita lah. Okey. Okey. Dan ini juga satu kebaikan sebab semua nota itu diterima oleh semua orang semua pelajar tersebut lah. So pelajar lain boleh baca, contohlah. Ibaratnya macam kita nak semua pelajar tahu maklumat dalam kelas. Okay, katakan cikgu tak nak, cikgu nak kelas cikgu saja macam Kak Fatimah tadi kan, dia kata 6 orang dia je dia nak. Okey, tak ada masalah juga. Dekat all student ni, kita pilihlah 6 orang. Macam all student ni kita antikkan dia. Okey, sekarang saya belum ada student kan. Okay, kita antikkan student tu, kita pilih yang 6 orang itu saja. Boleh juga. Macam kita tak nak kan semua tahu pasal kita punya science individual tadi kan. Kita klik kat sini, klik yang nama 6 orang student tu je Kak Fatimah. Lepas tu kita klik post. Contoh saya klik post. Okay, So automatic material itu ada dalam topik yang kita pilih tadi, subjek kita. Okey. Okay. Kalau reuse post, boleh tak kalau guna daripada kelas lain, katalah yang daripada form 4 ni kita nak hantar kepada form 5? Tu tak boleh. Tak Kalau boleh. lain-lain rumah tak boleh. Oh, reuse Dia post reuse tu post ini cuma ada dalam ini saja. dalam? Okay. Contoh 6AK1. 6AK. So reuse dekat sini. Boleh Kak, dah ada boleh ni Kak. Dah ada boleh Kak. ke? Dah ada Sebab ni. Kira dah ada kelas. Ni, dah ada dah. Jadi Kira nak guna yang form 4 punya nak masuk ke form 5. Jadi kita macam mana kita nak ambil yang file daripada form 4 tu, kita ambil tajuk dia. Okay. Boleh ni. Pilih dulu kelas. Pilih aja lah kelas tinggal tempat. Pergi kat kelas tu, lepas tu pilih dia punya apa nama bahan tersebut. Lepas tu pilih. Nanti lepas tu reuse. Kira dah buka sistem ekonomi ni, okey. Lepas tu lepas tu reuse. Klik dekat dia. Klik dekat klik kat kelas tadi, form 4 tadi. Nak masuk kat form 5 kan? Klik kat form 4 tu, kelas form 4 tu. Lepas tu dia akan buka post berkaitan form 4. Pilih dia. Ambil nota dia. Pilih nota dia, tekan reuse. Tekan reuse. Reuse tu kat mana? Kat bawah Bawah ni. Sekejap. Tak ada pun view assignment ada le. Oh dekat nanti jap kat atas ni. Rename, delete, copy. Kan, bila dah buka, dah klik dekat nak form 4 tu kan. Lepas tu klik dekat post tersebut. Bukan dekat stream bukan dekat ni, 4 delta. Okay, salah. Kelas. Class work. Class work kan? Class work. Class work. Create. Reuse post. Reuse post. Sekejap. Dekat create juga dekat create juga. Oh, bukan dekat tempat lain. Dalam ni juga. Okey, lepas lepas tu dekat rakan-rakan ada pesanan daripada Kak Wijaya. Guru kelas jangan lupa subjek bahasa Tamil. Okey, then reuse post. Sekejap Ain nanti dia hantar. Okey, reuse post. Saya jawab Ain sekejap Okey, pilih kelas tersebut. Okey. Form 4 tu. Oh, dekat create classwork. Ingatkan dekat sebelah sana. Create classwork. Okey. Okay, bila akak create. Okay, create dekat post. Lepas tu akak pilih post. Lepas tu akak reuse. So dia akan keluarlah pop-up tersebut dan akan edit berdasarkan ini lain lah maksudnya. Mungkin sini mungkin akak tulis tu bahan ulang kaji tingkatan 4. Okey. Sebab dia tengah loading Okay, nanti saya tengok situ Tak apa, nanti kan. Okay, bila akak dah edit kat sini, bagi instruction. Cuma dekat sini topik ni akak tukarlah pada bahan mungkin topik apa pula. Okey. Okay, boleh? Dah lah, lepas tu kita add lah. Lepas tu tekan as. Tekan add lah. Kalau akak add lah. Oh dia. Okay. Next, soalan daripada Ain. Macam mana nak delete ikhlas terus daripada classroom tadi? Ain baru perasan Ain dah buat untuk kelas 2N. Jadi Ain edit dan guna kelas yang dah buat tu je. Dah tekan traffic light tepi folder tu tak ada delete. Okay.
First, Ain pastikan classroom itu menggunakan MOEDL. Kita kali ni kita guna MOEDL. Okay, cara kita nak delete kelas rakan-rakan. Okay, pergi dekat hamburger ni, kiri atas, hamburger. Pergi dekat classes. Okay, pergi dekat classes. Contoh, ni 5 alpha tadi demo saya kan. Okay. Saya pergi kat 5 alpha ni. Saya pergi dekat traffic light, more. Saya tekan apa? Archive. Archive. Klik archive. Okay. Maafkan saya, bahasa Inggeris saya sangat lemah. Okay. Archive. Okay, so dekat bahagian bawah ini, tak ada apa-apa kan? Kelas tu tak ada. Tapi kelas itu kat mana kita nak delete sepenuhnya. Kita boleh delete. Saya menjawab juga soalan Puan Aja Fazila juga. Okay. Tadi kita pergi dekat traffic light tu. Klik archive. Okay. Dah begitu kita klik sampai bawah, kita cari dia memang tak ada. Tapi sebenarnya dia simpan dekat archive. Kita pergi dekat hamburger tu sekali lagi. Pergi dekat hamburger sekali lagi. Kita scroll sampai bawah. Ada kat sini. Archive classes. Okay, kalau betul-betul kita nak delete terus, okay, pergi dekat sini, baru ada delete. Kalau katakan kita terdelete dan kita nak ada balik, kita tekanlah restore. Dia ada balik dekat dalam classes kita. Kalau kita memang betul-betul nak delete, tekanlah delete. Okay, so saya delete. Kalau dah delete kat sini memang tak boleh balik, tarik balik. Kalau dekat archive dia tak ada masalah, letak je lah dekat archive ni. Tapi kalau rasa dah banyak sangat, dah serabut, delete je lah. Macam saya ni pengajian am 2 kali kan. Saya delete lah. Ni tak boleh ni sebab bukan saya punya ni. Ni orang lain punya. Ni. Saya delete. Klik, delete. Okay. Nak tanya, boleh scan petikan dan hantar tak? Okay, scan petikan dan hantar. Boleh. Okay, dah settle. Okay, Kak Teh, boleh scan petikan tak? Boleh, kita boleh scan. Sebelum ini saya rasa saya dah kongsikan cara kita buat. Di mana daripada teks itu dia terus hantar kepada dalam bentuk Word. Dalam bentuk tulisan. Contoh gambar kan, kita contoh karangan. Sekejap blackout. Tak tahu? Tak salut tu. Okay. Macam mana kita nak ni? Kak Teh nanti dapatkan nota daripada rakan-rakan yang Telegram tu yang di-send tersebut. Kak Teh tengok. So gambar kita ambil petikan tersebut, kita jadikan dia teks. Okay. Soalan daripada Malin. Contoh sains sukan seni visual, guru kelas tak boleh siap-siap asingkan senarai nama pelajar ke atau guru subjek yang filter mereka. Okey, kalau kita buat Google Classroom ini, contoh Google Classroom nak bikin ni kan. Semua pelajar ada dalam ini, Malin. So, yang filternya adalah guru di sini. Di umum ni kalau macam form 6 ni rakan-rakan sekejap kalau untuk form 6 nak bikin satu ini, jadual ini, contoh kan, saya klik edit balik. Ini bahagian ini guru tingkatan yang akan filterkan dia. Dekat all student ini kita filterkanlah untuk yang kelas saja. Okay. Untuk bahagian ini. So sekali je kita buat Malin. You akan buat sekali je. Yang kelas seterusnya, material yang seterusnya you nak hantar, you just reuse post. Sebab tu saya ajar dulu yang kedua tadi reuse post. So kita tak payah lagi select student itu banyak kali. Untuk sama juga dengan rakan subjek yang lain. Dia buat Q&A tu untuk dia punya subjek dia saja. So, dia akan bila nak buat lagi assignment ataupun tugasan yang lain, dia use post dia balik semula. Okay. Saya harap saya menjawab Malin. Ya.
Tadi Kak Zaidah tanya, dia kata kalau kita dah ada subjek Google Classroom kita, untuk subjek lah. Perlu ke kita join lagi GC kelas ni untuk berinteraksi dengan student? Okey, boleh on je, tak ada masalah Kak Zaidah kalau dah ada. Saya pun sama juga, saya dah ada saya punya Google Classroom saya. Tapi saya just masukkan di sini maklumat umum sebab kadang-kadang katakan kita macam Kak Zaidah apa nama PI kan. Mungkin maklumat itu nak masukkan dari sini boleh, kalau tak just masukkan latihan je. Macam Kak Rozalita, kalau cikgu tu sendiri yang pilih student dia, boleh tak? Memang boleh awal tadi. Sebab tu saya ajar, saya guna yang tadi contoh kan untuk yang nota pengajar, contoh yang ini tadi kan, yang macam soalan Kak ni tadi. Kak Fatimah, dia kata dia cuma ada 6 orang je untuk subjek seni visual. So kita buat kita punya post yang berkaitan 6 orang itu saja. So kat mana kita nak select dia dekat sebelum kita hantar tu dia ada select all student. Okay, contoh. Kita hantar material kan. Material assignment kita belum hantar lagi. Dekat sini Kak Rozalita. Kita select lah student kita saja. Macam sekarang kelas saya belum ada lagi. Okey Kak Wijaya, kalau saya hantar kerja bahasa Tamil, ada tak wujud masalah font? Okey, untuk yang Google Classroom ni setakat yang saya dah pernah jumpa, bahasa Arab dengan bahasa Cina tak ada masalah. Cuma kalau yang bahasa Tamil saya belum pernah jumpa lagi. Kalau betul-betul tak boleh, macam rakan-rakan bahasa Arab dengan bahasa Cina hari tu, dia tak boleh juga buat. Mungkin laptop dia tak ada bahasa Tamil dan mungkin ada tak keluar dekat rakan dia, yang boleh ke tidak bergantung pada laptop tersebut. Kalau laptop tu yang hantar dan bahasa Tamil pun ada, okay, saya tunjukkanlah sebenarnya bahasa Tamil ada sebenarnya rasanya. Mudahnya guru subjek yang pilih. Memang guru subjek Malin. Betul Kak Razalita, memang guru subjek. Sebab tu saya kata tadi dekat sini adalah kejap bahasa Tamil. Sebab sini ada guru subjek. Sebab tu di sini ini guru tingkatan. So macam form 6 ini guru tingkatan. Yang ini guru tingkatan. So dia sahaja. Okay, so kalau untuk pengajian macam sebab sini visual tadi kan Kak Fatimah Aura kata dia kata 2 orang je kelas, 6 orang je kelas dia kan. So dekat sini, dekat ruangan ini jangan buat semua student. Okay, saya edit. So dekat sini saya kata tadi dekat 4 student ini sekarang saya tak boleh buat apa-apa sebab student belum masuk. So tick saja yang 6 orang itu sahaja. So yang 6 orang itu sahaja yang terima bahagian ini. Sebab tu saya kata tadi integriti rakan-rakan lah. Mungkin Malin ataupun Kak Rozalita keluar kan tadi. Maksudnya di sini subjek ni, okay, contoh untuk pengajian ampun sama juga kelas saya 6 AK1. Okay. Kak Mazli faham. Saya 6 AK1 bukan semua kelas saya ajar. So saya akan pilih pelajar 6 AK1 saja. Guru tingkatan takut guru subjek lupa pilih student. Tak, kalau guru subjek tak tahu. Macam sejarah, tak semua orang ambil sejarah. Kalau sains, sebab tu saya tunjukkan tadi, masa kat soalan tadi, menyatakan kita hanya pilih student kita sahaja. Okay. So maksudnya rakan-rakan tahu juga. Macam kita, macam cikgu tahu, cikgu boleh nampak ni semua ni. Cikgu boleh nampak. Tapi pelajar dia cuma nampak yang berkaitan dia sahaja. Contoh kan untuk pengajian am ni, kalau saya menghantar kepada pelajar saya, tapi pelajar itu tak ada dalam kumpulan saya, dia tak nampak benda tu. Pelajar tak akan nampak. Itu kelebihan Google Classroom je sebenarnya. Dia membantu kita secara tak langsung mengfilterkan pelajar kita. Tapi kita sebagai guru, kita nampak benda tu. Oh, Cikgu Khalijah, contoh pengajaran saya dengan Cikgu Roslia. Cikgu Khalijah dah hantar kat kelas dia. Oh, Cikgu Roslia hantar kelas dia. Macam itulah kisahnya. Okay. Okay. Saya cuba Kak bahasa Tamil, masalah bahasa Tamil. Okay. Kak Mazni, tegas ya. Kak Mazni dah tegaskan kat situ. Okay, contoh Kak ni. Kak apa? Kak Wijaya, bahasa Tamil. Oh tu dia warna merah Den. Sekejap
Okay. Okay, Kak Wijaya, bahasa Tamil sebenarnya ada tau. Ingat. Kenapa saya kata ada? Sebab saya rasa saya pernah nampak juga. Voice typing. Okay. Ceklah email. Ya, kat mana invite? Cek email, betul. Okay, voice typing. Kalau rasa rakan-rakan belum kena invite lagi, tak terima email, tolonglah ingatkan guru kelas tersebut. Okay, contoh English. Kalau kita klik, so kita boleh speak lah. Okay, saya klikkan allow. Hello, good morning. Okay, dia terus start kan. Okay, contoh bahasa Melayu ada tak? Bahasa Melayu ada. Selamat pagi. Hi. Okay. Saya rasa bahasa Tamil ada tak? Jom kita tengok. Bahasa Tamil. English confirm lah ada kan? Sepanyol ada. Okay. Bahasa Arab ada. Urdu pun saya rasa ada. Ada kak? Kak Berjaya ada. Tapi saya tak tahulah apa benda ni Kak Berjaya. Kak Berjaya pilih lah mana-mana pun. Yang ni kita akan belajar kemudian lah sebenarnya. Kita buat step by step. Tapi saya tunjuk jugalah. Okay. So, ini bukan bahasa Tamil. Bukan juga ni. Kak Berjaya tengok Kak Berjaya. Okay, saya scroll satu-satu. Ada tak? Ini bukanlah ni. Ini bukan. Atas. Oh, ada. Dia dah jumpa. Ada tu. Saya tak boleh cakap. Kalau saya bercakap kan, tak tahu apa yang dia keluar jadi kan. Okay, so Kak Berjaya klik dekat dia. Lepas tu Kak Berjaya klik warna merah ni. Mic ni dia warna merah. So mula bercakap dan dia akan terus menaik untuk Kak Berjaya. So pelajar itu boleh mendengar, mendapat balik benda yang Kak Berjaya sampaikan. Terus dia type. Lepas tu betulkanlah macam ada salah ni kan. Betulkan sajalah. Okay. So yang ni sama juga contohkan ni. Saya tulis demo kan. Tajuk dia saya tulis demo. Saya close. So macam mana kita nak hantar assignment. Kita pergi kat classroom kita tadi. Classwork kita ni tadi. Create. Kita hantar assignment. Ataupun kita hantar material. Okay. So untuk voice ini untuk tugasan dan bagaimana kita nak buat command ataupun arahan kepada pelajar kita menggunakan voice pun boleh. Kita akan jumpa pada siri yang kedua. Sebab mungkin kita akan bagi masa dahulu dalam minggu ini pun dah hari Rabu kan. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad ada 4 hari untuk rakan-rakan yang lain untuk membina Google Classroom kelas masing-masing. Ingatan pada saya sama juga yang Google Classroom asal subjek tetap on, tak ada masalah. Cuma ini untuk untuk tugasan tersebut sajalah untuk PKP ini insya-Allah. Okay? Boleh? Okay. So sebelum kita berakhir, mungkin B ada satu lagi link. B bagikan link. Sekejap lagi bagi. Nak bagi dah ke? Okay, dah habis dah pun. So boleh tak saya habiskan? Okay. Boleh Okay, rakan-rakan kalau ada soalan, saya bagi masa 2 minit. Lepas tu saya akan menjawab dalam masa 3 minit. Kalau tak ada, kita terus ni. Kak nak tanya. Ya. Maksudnya kalau akak guru kelas, akak cuma sediakan, bukan, invite cikgu-cikgu yang mengajar, betul? Ya, betul. Cikgu-cikgu tu yang akan buat title untuk kelas yang diajar, betul tak? Title maksudnya akan buat saya siap lah. Kalau belajar bahasa Melayu, cikgu tu akan buat untuk bahasa Melayu. Title akan buat saya siap lah, senang bagi guru tersebut terus buat. Akak Title dah je try lah. buat. Tadi akak dah try buat tapi dia keluar bahasa Melayu Rohaya. Sejarah Rohaya. Tak ada. Tadi akak dah buat tapi dia keluar bahasa Melayu Rohaya. Sejarah Rohaya. Maksudnya kelas tu Rohaya je yang ajar nanti. Macam mana? Oh, dia keluar kat sini Ni tak ada dia keluar kat situ. Tapi nama akak, bahasa Melayu akak, sejarah akak. Betul ke macam tu? Tak apa, ni topik je. Oh. Topik je tak ada masalah. Okey, tapi kalau kita tak buat yang topik tu, cikgu subjek yang buat pun boleh. Akak dah add dia dalam kelas akak, boleh? Boleh juga. Okey. Yang tahniah Kak, alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey, sama Cikgu Sek, you tak boleh buat lagi. Okey. Tak boleh buat lagi macam saya tadi tak boleh select juga. Sebab apa? Sebab
bila kita hantar tugasan ni kan, contoh ni kan, saya punya tugasan ni tadi kan, dia tak boleh select, sekejap saya tekan edit, tak boleh select student lagi sebab student belum masuk. Okay. Bila student dah masuk baru kita boleh filter ikut kita punya kelas. Sama juga dengan guru tingkatan, guru subjek ni. Kalau selagi guru subjek tu belum masuk, macam ni kan dia belum masuk, dia tak boleh buat apa-apa. Kita tak boleh buat apa-apa, kita tak nak tolong dia juga. So yang penting, yang pertama kita invite, kita dah sediakan Google Classroom, kita berjaya invite guru dan juga pelajar dalam kelas kita. So itu dah settle dah. Siapa yang invite teachers, siapa yang invite students. Kita cuma bagi kat sini je. Siapa yang hantar email tu semua Google Classroom settlekan, bukan kita. Janji cikgu kena pastikan okey dah ada biru, dah ada kelabu dekat sini. So automatik sebenarnya diorang dah terima email. Okey, macam ni pun sama juga. Automatik sebenarnya diorang dah terima email. So automatik Google Classroom hantar email pada dia. Kita tak payah buat benda tu semua. Okay. Ija, boleh tak saya create kelas batu tamis saya sendiri? Kak Bijaya boleh, tak ada masalah nak create untuk kelas sendiri, tak ada masalah. Okay. Kak Syikin dah jawab, dia dah tak sabar dah tu. Okay lah. Bang, hari ni Bandaraya Bersejarah Ya, hari ni Bandaraya Bersejarah. Semua duduk tengok museum kat rumah. Cikgu Ho, so kena bagi tahu guru subjek untuk accept, takut ada yang tak tahu apa tu. Ya betul. So selepas ini Siri so dalam masa 4 hari ini kena pastikan guru kelas ini kelas tugas ni lah Cikgu Ho dengan admin lah. Kena pastikan diorang buat Google Classroom dan juga mungkin Salvia ataupun Cikgu Ho ataupun IJK ICT yang seterusnya kena buat satu video untuk berkongsi cara menerima invitation daripada aspek guru dan juga pelajar. Sebab pelajar pun kadang-kadang dia tak tahu juga. First dia kena install dahulu Google Classroom dalam handphone masing-masing, lepas tu invite. Boleh. Boleh Kak Zuraini. Sama soalan dengan Kak ni tadi. Nanti boleh tengok balik macam mana. Macam mana kita tahu guru kelas dah buat di Google Classroom ke tak ada. Kalau akak tak terima invitation email daripada Google Classroom, daripada kelas tersebut, maksudnya guru kelas tu belum buat lah. Ingatkan dia sama-sama dia lah. Cakap Rozana dah advance dah. Oh, patutlah ajar dalam kelas dia. Okay, so kalau macam rakan-rakan sehari dua ni tak terima apa-apa email invitation daripada Google Classroom menyatakan okay, you mengajar subjek ni dekat kelas sekian-sekian, maksudnya tolong ingatkanlah guru tersebut, guru kelas tersebut. Dan kalau guru kelas itu bermasalah pun tak ada masalah, boleh contact dengan admin dan juga rakan-rakan yang lain, kita boleh buatkan untuk dia pun tak ada masalah. Benda tu ni je, apa nama? Tapak je, selebihnya guru subjek yang buat. Tak ada orang pun invite saya. Sabarlah Kak Ina, semua orang takut dengan Kak Ina. Okay, itu saja rakan-rakan perkongsian saya pada kali ini. InsyaAllah next seterusnya kita akan buat bagaimana kita nak menghantar tugasan. Yang pertama kita ada tugasan Google Form. Yang seterusnya kita akan buat quizzes. Yang seterusnya kita akan buat ada tugasan yang berbentuk maze, yang bentuk permainan tapi dalam bentuk pelajaran, dalam bentuk space. Ada macam-macam tugasan yang kita boleh hantar, kita boleh masukkan dalam Google Classroom ini. So itu nanti kita akan buat mungkin next class lah. Okay, itu saja daripada saya. Yang baiknya daripada Allah Ta'ala, yang buruknya mungkin daripada saya dan saya. InsyaAllah ada perkongsian seterusnya, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja. Ya. Siasat. Ada lagi pula. Ada lagi apa tu? Kak Ra dah masuk, tiba-tiba dah termasuk 2 tajuk. Kak Ra nak delete dia punya tajuk tu tadi yang reuse post tu. Okay, pergi dekat dia punya warna traffic light ni, delete. Wanda traffic light. Kak Ija, jap. Okay, sementara yang tengah tunggu Kak Zahira jawab tu kan. Okay, saya pastekan borang penilaian. Pasal siapa yang belum lagi isi borang kehadiran pun minta isi Saya akan paste 2 link. Satu kehadiran, satu penilaian. So boleh kawan-kawan tolong isilah. Okay, paste kat mana tu?
dekat delete tu dekat dia punya 3 tu kan, 3 titik tu kan. Okay, pergi dekat 3 titik ni. Oh dekat create juga Delete. Oh. Saya sekarang, saya delete. Okay, apa? Dekat pergi kat kelas dia lah. Alright. Pergi dekat kelas dia. Okay, thank you very much. Ya, selamat hari Melaka semua. Hari Melaka. Apa nama kelas misi yang dibina hari ni ya? Selamat bercuti ya semua. Ada maknanya. Ada maknanya. Saya nak puasa hari ni pun terlupa nak bangun sahur. Macam ni sekarang kan, saya tak nak. Saya delete je lah. Saya tak ada masalah. So, kosong balik. Alhamdulillah. Apa nama kelas cuti hari ni? Apa nama kelas cuti? Apa nama kelas tadi? Nak letak borang penilaian ni. Cepat. Tadi nama kelas akak apa? Ni nama kelas akak tadi apa? Oh, okey. Yang akak punya jangan tulis hancunya. Ya. Boleh lah apa-apa Kakak tak pun. buat, kakak catat je. Jadi nak buat apa? Catat je. Kalau catat dia ambil lah kelas saya ni guru subjek ambil je lah ni. Saya tulis biasa je Kak Ina, tak tulis apa-apa pun. Yang penting kat sekorangan tu berisi. Oh, kod yang tadi tu Aida. Saya catat. Kod yang tadi Aida suruh catat tu Ya, kalau yang dah buat dia ada kod sendiri kan, saya suruh salin tadi kan, kod tu lah. Yang tak ada kelas, tulis je tak ada kelas. Kak Cia. Akan masuk lambat. Maksudnya hari ni buat classroom je lah kan? Classroom saja. Okey. Terima kasih Sal. Terima kasih Kak Ciong. Kalau Kak Ciong dah di-invite, Kak Ciong akan diberi email daripada Google Classroom. Kalau tak terima tu maksudnya Kak Ciong buat macam Ho tadi lah. Ho telefon siapa tadi. Dia suruh buat ke Classroom untuk kelas dia. Apa Ho? Kod dekas. Okay, rakan-rakan kena pastikan yang dua ni isi sebab B nak bagi ni markah apa point kredit SPL KPM tu dengan isi jail. SPL KPM. Jadi hari ni lambat sikit sejam baru kita submit. Tak nak buat auto run. Tak apa, boleh. Hai kawan-kawan, rindulah. Pula. Apa tu? Bukan dah jumpa ke semalam? Rindu lagi lah nak jumpa hari. Apa tu? Okey.